Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif qala sallallahu alaihi wasallam. Fal qalbu situ. Fal qalbu bimasabati saqf. Fa iza ukida fil baitin nar sa'ada dukhan ila saqfil fasawwadahu. Kazalik dukhanu syahwah iza sabata fil badan sa'ada dukhanuhu ilal qalbi fasawwadah. Ni lagi teruk yang bawah ni. Fal qalbu, mana qalbu insan, hati insan, jika boleh diumpamakan seperti atap rumah, ya, atau shilling, sekarang pakai shilling, dulu pakai atap, kan? Atap rumah, apabila dihidupkan api di dalam rumah, ni api dulu ya, api sekarang tak ada apa, api dalam kacau. Ni api pelita tu. Bila terpasang pelita kat rumah, maka akan naiklah asapnya ke atap. Akhirnya apa? Atap dia akan hitam. Akhirnya jelaga kadang-kadang jatuh ke bawah. Terutama tempat orang menanak kan. Biasa kalau tempat menanak pakai dapur kan, ada macam nature dia tu, dia bubuh abu semua kan. Tempat dia memang hitam. Dia dekat pula dengan atap kan, hitam atap. Kena apa? Asap daripada api yang dipasang tadi, dan menyebabkan menjadi gelap hitam. Begitu jugalah asap syahwat. Ya, syahwat kita nafsu, ya, dia serupakan macam asap. Apabila tumbuh di dalam badan, dalam kalbi dia ada syahwat yang mukhalif li syar'i, bersalangan dengan syarak, ya, dan naiklah asap itu kepada hati, menjadi hitamlah hati. Ya, mana nafsu bila dia tak kawal dia, maka dia punya asap dia tu akan menudung hati. Bila hati jadi gelap, akhirnya pum jatuhlah di dalam maksiat. Mana jatuh dalam maksiat tu dah kesan dah berat dah tu. Daripada asap-asap dukhanus syahwah dia panggil. Ya, asap-asap syahwat yang tidak dikawal, akhirnya merosakkan, habis. Kemudian iza zalamakal ghawi farji' ilal qawi wala takhaf minhum fayusallita alaik. Iza zalamakal ghawi, apabila engkau dizalimi oleh orang jahat, hendaklah engkau kembali kepada yang maha gagah. Siapa dia? Allah Ta'ala. Mana kalau orang zalim, kita mengadu dengan Tuhan je lah, ya, tu. Dan jangan sekali engkau takut kepadanya, ya, jangan kita takut melainkan kepada Allah Ta'ala aja. Nah, saya akibat ketakutan engkau kepadanya, dia mampu menguasai ke atas diri engkau, ya. Dia buat zalim, terserah ke Tuhan, minta bantuan daripada Allah Ta'ala. Tuhan nak bala macam mana, serah ke dia, habis cerita. Itu jalan sufi dan lebih banyak rojok kepada Allah Ta'ala. Dan jangan pantang sekali kita gerun dengan makhluk, itu tak dibenarkan, menyebabkan lagi hina diri. Kuna misalu man yashhadu ad-darar minal makhluqina kaman darabal qalbi bihajar fa aqbalal qalba 'ala al-hajar ya ghudduhu wa la ya'rifu anna al-hajar laysa bifa'ilin fa yakunu huwa wal qalbu sawa'an. Beratnya. Misalu man yashhadu ad-darar minal makhluqin, perumpamaan, permisalan, perbandingan, maknanya orang yang menyaksikan kemudaratan daripada makhluk itu seperti orang yang melontar anak batu pada anjing. Maka anjing itu datang menjilat anak batu itu dan tidak mengetahui bahawa anak batu itulah yang menyakiti tubuh badannya. Ya, maka jadilah dia seperti anjing sama je. Berat ini dan faham? Dia perumpamaan orang menyaksikan mudarat daripada makhluk. Sebab tu apa semua kita pandang dari Allah, ya, mudarat dari hakikat dia, manfaat pun hakikat dia, ya, sebab la yadur wa la yanfa. Hakikat makhluk dia tidak boleh memberi mudarat, tak boleh memberi manfaat. Yang nampak zahir itu semua zahir bayangan tadi, Tuhan hakikat yang mengurus benda itu. Jadi perumpamaan orang menyaksikan mudarat daripada makhluk seperti orang yang melontar anak batu pada anjing. Terbaling anjing tu dengan anak batu, kan? Maka anjing tu di kejauhan tak, dia jilat batu. Ya, dia akan menjilat batu dan tidak mengetahui bahawa anak batu itulah yang menyakiti dia, ya. Jadi maknanya jangan kita pandang pada makhluk, bahkan pandang terus kepada dia. Okey, ia seperti anjing mana yang tak kenal. Kenal bahawa sani' hakiki huwallahu ta'ala.
Baik kita faham sebenarnya benda datang dari Allah Ta'ala. Maka kalau baik benda datang hebat, makin rapat kita dan makin syukur kepada Allah Ta'ala. Kalau benda tak baik, makna kita nampak kahar dia maha keras dan menayangkan kebesaran dia kepada kita. Kita pandang supaya iman kita makin kuat. Kemudian misalu man yashhadul ihsana minal makhlukin. Tadi dia saksikan apa? Darar, mudarat daripada makhluk, ya, sehingga dia marah makhluk. Akhirnya hati dia makin jauh dengan Tuhan. Ini terbalik pula. Yang ni ihsan, kebaikan, ya, nampak baik, buat baik daripada makhluk. Ini kadabah iza ra'at sa'isaha badat wa yadnu ilaiha malikuha fala tulki ilaihi balan. Perumpamaan orang yang menyaksikan, yang syuhud dengan hati dia, memerhatikan kebaikan daripada makhluk. Ya, dia nampak semua makhluk, orang ni beri, orang tu beri. Tuhan dia tak nampak. Seperti binatang ternak apabila ia melihat pengembala lalu ia merengek. Merengek, macam dia nak makan. Manakala apabila tuan dia, pemiliknya mendekati dia, tidak dia menghiraukan. Dia dapat makan, tuan dia datang, tuan dia tak kisah, tak kenal tuan mungkin. Ya. Maka jangan kita ambil nikmat, kita makan, kita minum, guna pakai, melainkan kita pandang al-mun'im, pemberi nikmat. Ya. Berkaedah sufi kata la yatimmun ni'am illa bi ru'yatil mun'im. Tidak sempurna nikmat, mana tak jejak nikmat yang paling besar kali, ya, melainkan ru'yatul mun'im, memandang pemberi nikmat. Ya, kita kena pandang pemberi nikmat, itu nikmat sebenarnya. Kalau dia ambil nikmat, dia tak kerti mandang, tak kenal tuan beri nikmat, dia tak, itu bukan nikmat sebenar. Dia akan jadi liar-liar. Tapi kalau nikmat sebenar, dia pandang hakikat dari Allah, maka nikmat itu akan membawa kepada benda yang lebih baik bagi dia. Itulah bersyukur dan makin rapat hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Kemudian fa in kunta akilan fashhadil asya'a kullaha minallahi azza wa jal wa la tashhadha min ghairih. Fa in kunta akilan, maka jika engkau benar-benar berakal. Buat ni. Kalau tak, dia tak berakal. Kalau dia benar-benar berakal, ya, apa cara yang perlu dibuat? Hati-hati. Allah. Maka saksikanlah bahawa setiap perkara datang daripada Allah Azza wa Jalla, dan jangan engkau saksikan daripada selain. Jangan kita rasakan datangnya pemberian ke apa semua dari makhluk, jangan. Bahkan kita pandang semua tu minallah, kul kullum min indillah. Itu sebabnya penting kita mengenal dia. Kalau kita kenal dia, hukum ketuhanan, kita akan nampak jelas semua tu ada dari dia. Ya, pada kenal Tuhan. Apa makna Tuhan? Ya, terkaya dari yang lain. Dia tidak berhajat terikat yang lain. Sebaliknya yang lain terikat dengan dia. Itu yang nak pandang. Yang disebut Tuhan maknanya selain dari dia, semua benda terikat dengan dia, berlaku dengan dia. Ya, ada tak ada, berlaku macam-macam, semua adalah bighairi, bukan dengan diri dia. Itulah bighairi dengan mana? Billah. Ada pun Allah Ta'ala tidak. Sebab tu dua beza tu. Qiyamuhu binafsi, itu Tuhan. Kalau makhluk, qiyamuhu bighairi, bukan binafsi. Ya. Qiyamah Ta'ala adanya, Ta'ala binafsi, dengan dia, tu hak dia, tak ada siapa jadikan. Kalau makhluk tak, qiyamuhu bighairi, adanya kita dengan yang lain. Siapa yang lain? Huwallah. Ya, yang menentu apa semua ialah dia. Itu beza antara qiyam kita dan bighairi. Ada qiyam Tuhan binafsi. Maka jika benar-benar berakal, maka saksikan, pandang dengan batin hati kita bahawa setiap perkara yang datang daripada Allah Azza wa Jal, setiap perkara itu datangnya dari Allah, bukan daripada kita. Maka kalau dia dapat nikmat, kita makin syukur. Kalau dia kena bala pun, dia boleh senang sabar dan reda. Sebab apa? Dia kenal Tuhan dia. Tapi kalau tak kenal Tuhan, dia masalah. Ya? Sebab wajib mengenali Tuhan, peringkat asas lagi tu. Habis. Dan satu lagi, laisat ta'ih man taha fi bariyah balil ta'ihu man taha an sabilil huda tatlubul izza minan nas
wala tatlubuhu minallah, faman talabahu minan nas faqad akhta'at tariq, wa man akhta'at tariq lam yazidhu sayruhu illa muqdah, fahaza huwa ta'ihul haqqa. Bukanlah orang yang sombong. Ta'ih, mana yang sombong itu? Seorang yang angkuh terhadap makhluk. Ya, dengan makhluk ni kasar itu satu juga, tapi bukan itu sebenarnya, ada lagi. Bahkan orang yang benar-benar sombong, orang yang sombong pada jalan hidayah. Jadi an sabil hidayah, dia tak nak cari jalan hidayah, dia duduk dalam zulmat, duduk dalam kegelapan, duduk dalam kesesatan. Itu sombong, lebih besar sombong. Sebab bila dia cari jalan hidayah, jalan petunjuk, menandakan dia berhadap petunjuk, supaya dia kenal Allah Ta'ala. Bila kenal Tuhan, dia akan tahu tau, ni punca tak kenal Tuhan. Sebab tu bahaya paling besar daripada sombong, ia itulah sombong daripada jalan hidayah. Dia tak mahu cari jalan petunjuk. Satu. Kemudian engkau mencari kemuliaan daripada manusia dan tiada menuntut daripada Allah Azza wa Jalla. Ya, kamu tuntut pula, maknanya izzadi minal nas la tatlubhu minallah. Itu salah. Sebab kemuliaan hanya ada pada Allah. Fa innal izzata lillah wali rasulihi walil mu'minin. Izzah yang mutlak ada pada Ta'ala. Kemudian izzah kemuliaan pula, tapi yang tidak mutlak ada pada Rasul dan pada orang mukmin. Ada kemuliaan. Tiba-tiba cari kemuliaan pada bukan mukmin, pada orang kafir dan sebagainya, tak kena. Di sini maknanya cari kemuliaan jangan pada manusia, cari pada Tuhan di sini. Engkau mencari kemuliaan daripada manusia dan tidak menuntut daripada Allah SWT, maka siapa yang menuntutnya daripada manusia, sebenarnya ia telah tersalah jalan. Kalau kita ambil bahas ini, dan siapa yang tersalah jalan tiada menambah perjalanan, melainkan semakin jauh illa mu'nah, makin jauh. Maka inilah orang-orang yang benar-benar sombong. Sebenar sombong orang yang tak mau masuk jalan yang sebenar yang telah dibukakan oleh Al-Quran dan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita minta supaya kita masuk golongan yang sebalik, sentiasa memandang kebesaran Tuhan yang membawa sifat tawadhu. Kemudian semua kalau Allah